Anak Musa ni dia mengatakan bahawa sebenarnya usul bahagian-bahagian UMNO ni tak sampai pun 60. So adakah dia ni bercakap kerana dia nak sedapkan hati dia, sedangkan kita tahu sebenarnya 2 lebih pada 2/3 sebenarnya. Saya terus terang saya beritahu yang maklumat yang saya terima di kalangan ketua-ketua UMNO bahagian ada 143 ketua bahagian yang tidak bersetuju kerjasama diteruskan. Tapi ketua bahagian tidak mewakili suara akar umbi. Tapi saya nak beritahu ada 143 ketua bahagian yang berani menyuarakan menentang pemerintahan Muhyiddin Yassin. Maknanya ada ramai lagi ketua bahagian yang terpaksa mendiamkan diri. Contohnya dia menteri. Takkan dia nak kata dia tak setuju. Kan? Dia timbalan menteri. Dia pengurusi GRC. Ada pengurusi GRC yang berani macam Jazlan Yaakob. Tapi tak semua. Betul tak? Okey. Tetapi saya tak percaya ada 189 bahagian yang membuat undi tidak percaya ataupun tidak mahu meneruskan kerjasama. Pertamanya, saya rasa tak mungkin boleh tembus bahagian Anwar Musa. Anwar Musa memang dah berkarat PPBM. Dia tentu dia nak kerjasama dengan PPBM. Betul tak? Satu lagi, bahagian Sembrong, H2O. Tentulah dia nak kerjasama dengan PPBM. Betul tak? Dia pun dah kuasa. Dia tak boleh tinggalkan teman seperjuangan dia, Menteri Semburit kita. Betul tak? Kekasih awal dan akhir dia. Ini satu. Dia tak boleh tinggalkan contohnya Putrajaya. Sudah pun mengumumkan mereka menyokong kepimpinan Muhyiddin. So di situ je ada 3. Jadi macam mana 189? Tapi kalau dikatakan ahli di peringkat akar umbi, kan, tak mustahil. Tetapi bila nak dibawa menjadi usul, ketua bahagian memain peranan. Jadi mustahil lah hanya 2 bahagian tidak mengemukakan usul. Bahagian kepala batas tak mengemukakan usul. Ketirih tak ada usul. Putrajaya menyokong Muhyiddin, kan? Sembrong menyokong. Jadi ada 4. Itu dah cukup membuktikan bahawa memang tak ada 189. Tapi akar umbi di peringkat bawah, kau menteri ke, ketua bahagian tu menteri ke, tak menteri ke, akar umbi tetap tak mau bekerjasama dengan PPBM. Yang ini mungkin Datuk Zahid tak clear kan? 189 ni angka mana yang diambil? Tapi kesimpulannya semua akar umbi di bawah tak menyokong. Itu yang penting. Kalau tanya akar umbi di bawah ni, dia sokong tak PPBM? No. Dia sokong tak UMNO kerjasama dengan DAP? No. Ini akar umbi di bawah. Okey. Okey dok. Salah satu lagi dia punya alasan mengatakan kepimpinan UMNO ni sering yang tadilah untuk ubah parlimen lah, sedangkan situasi rakyat menderita akibat COVID-19 dan tekanan ekonomi yang berat. Dia tak setuju yang dia senang macam inilah. Engkau tak kena nyaya sebab engkau jadi baru Mahathir. Contohnya Anwar Musa, dia sudah nak didakwa oleh SPRM. Dia dah tak boleh keluar negara, nama dah blacklisted. Dia nak rasmikan dia punya masjid dekat selatan Thailand, tak boleh. Minta tolong dengan immigration. Kan? Ni Azam beritahu aku ni perkara khas dia. Kan? Minta tolong dengan immigration. Immigration kata ini Latifah Koya sendiri yang arah. Dia minta tolong dengan Latifah Koya, tak lepas. Tapi bila dia pergi bantu buat kerjasama UMNO dengan Mahathir, dia dah boleh pergi keluar negara balik. Kes dia tak diproceed. Maknanya apa? Maknanya kalau kamu jadi baruah kepada Mahathir, baruah kepada Muhyiddin Yassin, kes kamu boleh ditutup. Jadi di mana datangnya keadilan? Orang yang melawan, contohnya Dato' Najib lawan,
Datuk Zahid lawan. Tengkunan Pengkawal lawan. Kan? Ahmad Masran lawan. Datuk Syarif Samad lawan. Aziz Rahim lawan. Siapa yang lawan, dia kena dakwa. Ada orang dia kena. Aku tahu banyak orang UMNO kan? Dia ada kes tapi pendakwaan ke atas dia tak diteruskan. Pendakwaan ke atas dia digugurkan kerana dia berkiblatkan Mahathir. Ada ni. Yang belum keluar pun ada. Yang dia keluar, yang dah keluar. Contohnya macam 3 hari berturut-turut Mustafa Mohamed dipanggil oleh pihak AMLA. Tapi bila dia diugut oleh Tun Daim, anak dia, isteri dia yang terima duit tu masuk dalam akaun isteri dengan anak. Takkan nak salah Datuk Najib. Datuk Najib bagi duit untuk pengundi luar dibawa balik kan, untuk dana pelajaran. Tapi duit tu ada akhirnya masuk dalam akaun isteri dengan anak, dan isteri dengan anak ni nak didakwa. Itu sebab Tok Pa akhirnya mengambil keputusan meninggalkan UMNO dan kemudian masuk Bersatu. Ada tak dia didakwa sekarang? Tak ada. Sama juga dengan Mas Ermiati. Nama dia disenaraikan sekali dengan Datuk Ahmad Masran, sekali dengan Tan Sri Syarif Samad. Tapi disebabkan dia dah menyertai Bersatu, dia dah menjadi lembu suci. Lembu tetap lembu lah, tapi lembu yang suci. Betul tak? Contohnya lagi, yang paling jelas, 2 manusia duduk satu katil melakukan pergerakan fight elephant kan? Ada CCTV yang jelas. Seorang daripada pasangan dah mengaku memang aku dalam tu bersama dengan Azmin Ali. Tapi sampai sekarang tidak ada pendakwaan. Dari mana datang keadilan? Tak ada pendakwaan. Kes yang melibatkan Syed Saddiq tak ada pendakwaan. Kes yang melibatkan Zeti Akhtar Aziz, ni sikit hari lagi ni ada benda lagi besar kita nak dedahkan pasal Zeti. Jelas husband dia, anak dia dapat hampir 100 juta ringgit masuk akaun dia di Singapura. Duit datangnya daripada sebuah syarikat yang bernama Good Star Limited, yang dulunya merupakan anak syarikat kepada Petro Saudi. 1MDB buat kerjasama dengan Petro Saudi. Petro Saudi arahkan 1MDB untuk membayar di dalam akaun anak syarikat dia 700 juta US dollar. Daripada 700 juta US dollar ni, suami dan isteri Zeti dapat hampir 100 juta. Ada ke kau dengar Zeti dipanggil ke SPRM? Ada? Ada ke kau dengar bahawa mereka ni dipanggil oleh pihak polis? Ada? Tak ada. Sebab selagi Muhyiddin yang menjadi Perdana Menteri dan Muhyiddin mendapat arahan daripada Mahathir supaya jangan dakwa Syed Saddiq, jangan dakwa Zeti, jangan dakwa orang-orang aku ni, maka sampai bila pun mereka ni tidak akan didakwa. Tapi kalau orang tu musuh kepada Mahathir, musuh kepada Muhyiddin, laju je dia orang dakwa. Takkan tak nampak lagi. Okey Tok, satu lagi dia punya Anwar Musa mendakwa bahawa pimpinan UMNO ni, kegagalan kepimpinan UMNO ni mewujudkan keharmonian, ketertiban dalam parti di mana berterusan bertelagah secara terbuka dan menyebabkan yang ini betul. Yang ini betul. Memang UMNO gagal untuk mewujudkan keharmonian. Sebab orang yang tak sepatutnya mengeluarkan kenyataan, iaitu Siswa Agung Barisan Nasional sebelum ni, dia selalu mendahului Presiden UMNO. Betul tak? Akar umbi ke UMNO ni bawah ni semua tak nakkan PPBM, tapi Anwar Musa duk ulang mempertahankan PPBM, memperlekeh UMNO. Kata UMNO ego, kata UMNO ada inferiority complex, tak sedar diri. Ada pernah dengar Anwar Musa kata bahawa UMNO pada 2018 telah difitnah? Ada? Tak pernah. Dia menghalalkan apa yang
Muhyiddin dulu buat ke atas kita. Dia menghalalkan apa yang dulu Mahathir buat ke atas kita. Itu sebab akar umbi UMNO minta supaya ditukar Susah Agung UMNO, Susah Agung BN. Nampak? Jadi kalau dia kata tidak berlakunya keharmonian di dalam UMNO kerana bertelagah di media sosial, betul. Sebab dialah juaranya. Dialah juara dia. Yang lain ni cuma menjawab dia. Macam mana tak panah hati. Dia kata UMNO ni tak sedar diri, ego. Mesti ada MT UMNO marah, Puan Zakasi jawab. Mesti ada MT UMNO marah, Syabrici jawab. Mesti ada orang-orang yang menjadi penasihat UMNO marah. Itu yang Tengku Razali jawab. Sebab kau susah BN, patutnya jadi jeneral perang kita, tapi kau tidak ada keyakinan bahawa parti ni boleh hidup tanpa perlu bergantung harap pada sesiapa. Kau nak parti ni turun menerus jadi baruah kepada Bersatu. Macam mana orang tak marah?